Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah sama-sama kita selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah. Pertama dan yang utama, marilah bersama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehinggalah kepada hari ini. Kita bersyukur kita masih kekal dalam Islam. Kita bersyukur bahawa kita masih lagi dalam keadaan iman yang jitu, iman yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kerana zuriat keturunan kita masih dipelihara iman mereka. Dan kita bersyukur Allah kurniakan pelbagai nikmat dalam kehidupan ini yang mana jika terhitung kan tak mampu untuk kita hitung segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Dalam kita masih leka, kita masih lagi culas, kita masih lagi mengabaikan tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan oleh seorang hamba. Allah masih memberikan nikmat, mengurniakan nikmatnya kepada kita. Dan Allah memberikan nikmat kasih sayang Allah kepada kita kan. Dalam kita melakukan maksiat, Allah masih bagi lagi benda yang terbaik, kurniaan yang terbaik untuk kita dari sudut rezekinya, dari sudut masanya, kesihatannya kan. Dan Allah Subhanahu wa taala kan amat menyayangi hamba-hambanya yang kembali kepada Allah. Kan apabila berbuat dosa kembali kepada Allah.
iaitu bertaubat kepada Allah, kan? Allah amat kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Jadi mungkin malam ini adalah pertemuan kuliah yang terakhir sebelum masuknya fasa Ramadan. Saya dah berkata dengan Haji Nasih, kena buat juga kuliah malam ni, kan? Dalam kesibukan urusan, kerana minggu depan memang saya tak ada luar Melaka. Jadi kena buat. Saya nak rasa bertemu juga sebelum datangnya Ramadan. Jadi pada malam ini insya-Allah sedikit saya akan kupas berkaitan hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan Ramadan yang ada kaitannya dengan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi pembakar semangat, kan? Menjadi pembakar semangat kepada kita, diri saya, tuan-tuan, anak-anak, untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan yang akan datang ni. Tak lama dah, berbaki tak lebih daripada 10 hari, dalam 10 hari dah, kan? Silap-silap, kan? Kita pejam celik kita dah merasa dah tarawih Sabtu minggu hadapan. Sekejap je, kan? Sekejap je rasa. Jadi kita dalam masa yang ada ni, kita cuba penuhi dengan mendengar kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada bulan Ramadan, kan? Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 183 yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah, kan? Yang memanggil kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa, kan? Puasa ini adalah perintah kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah ini datang pada tahun kedua selepas hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke kota Madinah, kan? Pada bulan Syaban. Sebelum ini, kan, umat sebelum ini berpuasa seperti mana puasanya Nabi Daud, kan? Dan juga berpuasa, kan, berpuasa pada hari Ashura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa pada hari-hari putih 13, 14, 15 setiap bulan, kan? Sebelum datangnya kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Apabila datangnya perintah untuk berpuasa, maka masuknya bulan Ramadan, selepas daripada itu seluruh umat Islam menunaikan puasa, kan? Jadi Allah panggil kepada kita untuk kita berpuasa. Untuk kita berpuasa sebab apa? Pada Ramadan itu, dan apabila datangnya Ramadan itu, sebagaimana hadis dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, dalam kitab tuan-tuan tak ada, tapi dalam kitab Mukhtasar yang penuh, kan, hadis ke-178 disebutkan tentang kelebihan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Berkata ia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala Ramadan," apabila masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan, malam masuknya bulan Ramadan, kan? Maka futihat abwabul jannah, dibukakan semua pintu syurga. Abwab jamak bagi babun. Abwab ni maksudnya pintu-pintu, banyak pintu, kan? Maka dibuka semua pintu-pintu syurga. Kalau mufrad dia, belajar bahasa Arab kan, mufradnya babun, kan? Ahmad Al-Bab, kan? Ahmad Al-Bab, kan? Dia kata dia ketuk-ketuk Ahmad Al-Bab, kan? Jadi asal kalimah dia babun, satu pintu. Tapi di sini dalam hadis ini, kan, Nabi SAW sebut futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu syurga, pintu-pintu syurga dibuka. Wa ghulikat abwabu jahannam, ditutup semua pintu neraka. Kan?
wasulsilatis syayatin, dan dirantai, diikat. Syaitan syayatin jamak bagi syaitan, kan? Makna diikat. Setan-setan semua diikat. Jadi kalau orang tu dia masih berbuat maksiat pada bulan Ramadan, sebab apa? Kan syaitan dah tak ada, maknanya dia tewas kepada nafsu syahwat sendiri. Kan? Apabila datangnya Ramadan, iza jaa Ramadan, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, perbaiki niat. Perbaiki niat. Niat kita beribadah adalah semata-mata kerana Allah, bukan sebab kerana orang sebelah kita nampak, alamak, semua orang puasa, takkan aku nak minum air, kan? Jadi panjat bumbung rumah tu minum kat atas, orang tak nampak, kan? Tak boleh macam tu. Sebab apa? Niat itu yang utama. Tanpa niat, rosaknya ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan? Maknanya setiap amal ibadah itu bermula dengan niat. Mesti niat dulu. Niat itu kerana apa? Mesti semata-mata kerana Allah. Adik-adik, puasa sebab apa? Bukan sebab ayah suruh. Bukan sebab puasa tu sebab kerana nak dapat basikal, kan? Malam ni dengarnya taklimat basikal, kan? Bagus, satu galakan. Alhamdulillah, usaha yang amat baik daripada karya kita, tahniah, kan? Jadi ingat tu, nak solat, nak puasa, kan, nak hadir berjemaah, mestilah semata-mata kerana Allah. Sebab nak tunduk dan patuh kerana Allah, bukan sebab lain. Sebab yang lain tu datang kendian, kan? Sebab kita nak tunduk dan patuh pada Allah, lalu pengusi kita, jawatan kuasa kita, surah Al-Raudah, hadiahkan basikal, kan? Untuk orang yang berpuasa, macam mana nak menilai ustaz puasa boleh tamprin tak? Kan? Kalau datang solat boleh tamprin puasa. Jadi mestilah semata-mata kerana Allah, kan? Puasa dari sudut bahasa sendiri menahan diri, kan? Maknanya menahan diri daripada apa? Menahan diri daripada makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Tak banyak, tak lama pun. Allah bukan suruh berpuasa seperti puasanya Nabi Daud alaihi salam. Satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka, mampu. Cerah masa depan, kan? Pun susah, tapi ni Allah nak bagi. Ramadan datang ni, Allah nak bagi, dibukakan semua pintu-pintu syurga, kan? Dan di sana juga, dalam bulan Ramadan juga, mereka yang berpuasa Ramadan juga, Allah berikan anugerah orang yang berpuasa Ramadan. Wa man sama Ramadan, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis riwayat Imam Bukhari, kan? Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dua syarat, imanan, dengan penuh keimanan, maknanya Allah perintah puasa, tak banyak cakap. Tak bolehlah, adik belum besar lagi, kan? Jadi bila dah berpuasa itu, kan, maknanya dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh pengharapan. Syarat yang kedua, mesti datang dengan pengharapan. Pengharapan apa? Mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala, kan, mengampunkan dosa-dosanya, Allah terima pahala puasa ni. Sebab puasa ni semata-mata kerana Allah. Setiap amal ibadah anak Adam ini untuk diri semua masing-masing. Kita solat untuk kita, kita sedekah untuk kita, kan? Kita pergi haji untuk kita. Tetapi kecuali puasa. Puasa untuk aku, kata Allah dalam sebuah hadis kursi. Kata Allah, puasa untuk aku, dan Allah yang akan beri atas puasa yang kita buat. Kan? Maknanya ketika kita berpuasa, kita penuh mengharapkan supaya Allah terima puasa kita. Asbab daripada Allah terima puasa kita, maka daripada situlah akan diampunkan dosa kita.
Apa lagi? Dan akan dibebaskan kita, dijauhkan kita daripada api neraka Allah. Itqum minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Apa lagi Allah nak bagi? Sebab dengan puasa yang ikhlas mata-mata kerana Allah, maka Allah akan berikan syurga. Allah janji. Allah janji 1400 tahun yang dulu. Allah tak pernah ubah janji. Kita manusia macam-macam boleh janji. Pengurusi boleh janji nak bagi basikal. Silap pengurusi tak bagi nanti ujung-ujung. Masya-Allah, pengurusi sini bagus. Kan? Jawatan kuasa pun bagus, mantap, kan? Jadi nak bagi boleh bagi, kadang-kadang bukan sebab kerana tak nak bagi, mungkin sebab kerana basikal tak sampai. Kan? Jadi anak-anak apa ni, dah janji nak bagi tapi tak bagi. Itu manusia. Boleh jadi, tak jadi. Tetapi Subhanahu wa ta'ala, Allah nak beri, Allah janji dan Allah akan beri. Kan? Jadi bila kita berpuasa, maka dibukakan semua pintu-pintu syurga. Dan padanya juga ada satu pintu yang mana dinamakan pintu Babur Ar-Rayyan. Dalam sebuah hadis yang disebutkan juga, kan, pada hari kiamat nanti, orang yang berpuasa Ramadan ini akan berpusu-pusu. Kita masuk surau pagi tadi, maghrib tadi tenang je kan. Saya masuk pun tenang, sorang kan. Tak ada berpusu-pusu. Ini ibarat berpusu-pusu. Ibaratnya macam, kan, pasaraya Cheng tu, dia buat jualan promosi ayam 1 ekor RM1. Kan? Berpusu-pusu orang pergi. Macam tu maknanya. Berpusu-pusu. Jadi pada hari kiamat kelak, orang yang berpuasa akan berpusu-pusu, kata Nabi SAW, masuk ke dalam pintu, masuk ke dalam syurga melalui pintu Babur Rayyan. Pintu mana khusus untuk orang berpuasa, yang mana mereka ini berpuasa dengan penuh keimanan, mereka berpuasa dengan pengharapan kepada Allah. Tingkatkan darjat takwa mereka di akhirnya, menjadi mereka hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Dan juga dalam kita berpuasa, dalam hadis yang 88, masa antara sahur dan juga azan, an Zaid bin Sabit qala tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila as-salah qultu kam kana bainal azan was sahur qala qadru 50 ayah. Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, bersahur kami, iaitu makan sahur, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila solah. Kemudian ia bangun menuju solat, menuju sembahyang. Berkata aku, kan, kultu, artinya Anas bertanya, berapakah kadar masa di antara azan dan sahur? Qala kam kana bainal azani was sahur. Qultu kam kana bainal azani was sahur. Qala qadru 50 ayah. Zaid menjawab, kadarnya ialah selama masa membaca 50 ayat daripada ayat Al-Quran. Kadar di antara sahur dan juga azan. Waktu itulah bukan untuk kita bersahur. Paling afdal. Maknanya tahu sahur kita bukan pukul 4 pagi. Kan? Bang, sahur bang. Dah pada sahur dah. Kan? Pukul apa bang sahur? Pukul 4 tadi. Kan? Jadi sahurnya ialah kadar 50 ayat. Sebelum azan. Rebutlah peluang pada waktu itu. Kerana pada waktu itu ada keberkatan padanya. Kan? Ada keberkatan.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kan menuntut kita supaya bangun sahur pada bulan Ramadan. Bangun sahur pada bulan Ramadan membezakan puasa kita dengan puasa kaum yang puasa Yahudi. Kan? Maknanya dia membezakan di antara duanya. Kena rebuang bersahur. Jangan malas. Waktu sahur itu ada berdekatan. Kan? Bersahur, kalau mampu tunaikan 2 rakaat ketika bangun tu, tunaikan solat 2 rakaat, kemudian terus makan sahur. Makan bukan banyak, bukan suruh makan sepinggan nasi, kan? Bukan suruh makan sepinggan nasi, suruh makan paling tidak minum air satu ca. Memadai kita bersahur. Ustaz, boleh ke Ustaz minum air secawan ni? Kan? Hebatnya kita pada bulan Ramadan semua. Bulan Ramadan ni kita jadi Superman. Sebab apa? Bulan Ramadan paling tidak yang mampu kita buat berbuka selama ni kan 40 tahun saya hidup, boleh je berbuka sahur. Luar daripada 335 hari lain tu apa? 8 kali melantak dalam satu hari. 8 kali melantak satu hari. Tuan-tuan boleh kira. Sebab saya baru je lepas dalam minggu ni. Kan? Hari Isnin yang lepas. Saya buat kira 335 hari. Kan? Allah perintahkan kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan, iaitu pada bulan Ramadan. Dan dalam di sana ada sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, melihat hilal berpuasalah. Kalau tak nampak anak bulan, genapkan 30 hari bulan Sya'ban, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mafhum hadis. Maknanya kalau tak nampak juga anak bulan, genapkan Sya'ban 30 hari. Kemudian berpuasalah satu Ramadan. 365 hari darab 8 kali. 300 darab 8 kali 3 24, 2400. Contoh bundarnya sikit-sikit. Kan? Saya 5 hari tuan-tuan kira. Kan? 335 hari kali 8. 2400. Maaf, 2400 tambah 30 kali 8. 2240 ada lebih kurang 2240. Anak-anak yang boleh congak matematik tu kira 2040 kali dalam tahun makan. Itulah juga kita buat. Semayang, kerja, balik kebun, bulan puasa. Ketika bulan Ramadan, kita tak turun kebun ke? Pun kita pergi kebun, pun kita berniaga, pun kita bekerja. Macam-macam urusan lagi kita boleh buat. Siap boleh panjat pasang langsir, turunkan langsir, bersihkan rumah, macam-macam boleh kita buat. Cat rumah, yang mana 335 hari yang lain kita tak buat, tapi bulan Ramadan kita buat. Mampu buat. Dengan makan waktu berbuka, makan waktu sahur. Jadi di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita, kan, sunnah, kan, antaranya afdal, kan, untuk kita bersahur dan berdoalah pada waktu sahur tu. Banyakkan berdoa. Bagi anak-anak yang belajar, banyakkan berdoa supaya diberikan kefahaman, dipermudahkan dalam pelajaran, kan, berikan ilmu yang bermanfaat, kan, dan Allah kurniakan kejayaan daripada ilmu tu, berjaya dunia dan akhirat, kan. Dan seterusnya, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan juga, sebagaimana yang kita tahu, auzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul aliyyil azim. Pada bulan Ramadan inilah, kan, diturunkan Al-Quran. Dan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-200, kelebihan bagi pembaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan, perbanyakkan kita untuk membaca Al-Quran. Kan? Wala aqulu
Alif lam mim harfun. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, tidaklah aku katakan bahawa alif lam mim satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Di bulan Ramadan Allah gandakan kebajikan, pahala yang berganda atas semua ibadah yang kita buat pada bulan-bulan biasa. Ada ulama kata Allah 50 kali ganda. Ada ulama kata Allah gandakan sebanyak 70 kali ganda. Ada ulama kata Allah gandakan sebanyak 700 kali ganda. Amal kebajikan yang kita buat di bulan Ramadan digandakan pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk beri lebih daripada apa yang kita nak. Itu hak Allah. Kan? Rebutlah peluang di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram wa masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahadahu wa huwa alaihi syadidun falahu ajran." Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bandingan orang Al-Quran dan ia hafaz, iaitu memeliharanya, mengelok bacaannya. Kan? Orang yang hafal Quran, kemudian orang yang baca Quran dengan tajwid yang elok, kan? Kita melaksanakan tadarus pada bulan Ramadan, kan? Baca dengan elok, tartil dengan tajwid yang elok, kan? Kan? Bandingannya adalah bersama-sama malaikat, iaitu bersama malaikat yang menulis Al-Quran daripada Lauh Mahfuz atau bersama malaikat yang menulis amalan. Ini menunjukkan betapa tingginya martabat orang-orang yang membaca Al-Quran. Kan? Kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini, manfaatkan masa yang kosong itu dengan membaca Al-Quran. Kurangkan membaca WhatsApp dan Facebook. Kan? Kurangkan baca WhatsApp dan Facebook. Lebih baik diisi dengan membaca Al-Quran. Boleh nak kita lumba, kita buat, tunjuk pada pengusi pula. Pengusi boleh buat satu pertandingan lagi. Siapa WhatsApp yang paling sekali dia simpan, tak buka-buka, tak baca bulan Ramadan. Siapa boleh lebih 4,000, 5,000 tu handal lah tu. Maknanya memang betul dia buka WhatsApp lah. Maknanya di sepanjang bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, kan? Dan banyak orang yang membaca Al-Quran dan ia membacanya dengan cermat, hati-hati supaya jangan tersalah, padahal bersangatan payah ke atasnya, sama ada kurang mahirnya ataupun ketiadaan dia menghafaznya, maka baginya 2 pahala, kan? Wa yaqra'ul Quran wa yatala'la, kan? Pahala orang yang membaca Al-Quran ni 1 pahala. Orang yang membaca Al-Quran, kan, dalam sebuah hadis yang lain, wa yatala'la, maknanya dia baca Al-Quran, kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maknanya dia gagap membaca Al-Quran, tapi dia nak baca Al-Quran, dia gagap, kan? Dia tak mahir membaca Al-Quran, tapi bulan Ramadan dibuka Al-Quran dibaca, maka padanya 1 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Jadi bulan Ramadan jangan takut nak buka Al-Quran. Jangan takut walau membaca Al-Quran tergagap-gagap. Kan? Di bulan Ramadan walau kita baca Al-Quran gagap-gagap pun, Allah akan gandakan lagi pahala membaca Al-Quran. Jadi jangan sia-siakan, kan? Rebutlah Ramadan ini dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, kan? Dan khasiat buah tamar dalam hadis yang ke-212, an Amir bin Sa'ad an abihi
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasabbaha kulla yawmin sab'at tamarat ajwatan lam yadurru fi zalika summun wala sihrun. Kelebihan buah tamar. Boleh tak sahur dengan buah tamar? Boleh. Carilah tamar ajwa, beli tamar ajwa. 1 kilo RM90, paling murah yang saya jumpa lah. Kan 1 kilo RM90. Kalau ada lagi murah, beritahulah saya. Kan? Kan? Daripada Amr bin Sa'id, daripada bapanya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan pagi sebelum makan apa-apa pada tiap-tiap hari sebanyak 7 biji tamar. Kan? Sebanyak 7 biji tamar ajwah, iaitu sebaik-baik tamar Madinah. Nescaya tiada mudarat akan dia pada hari itu oleh racun dan tiada pula oleh sihir. Tiada padanya, dia tidak akan dapat mudarat, racun dan juga sihir. Kalau orang nak buat jahat, nak buat yang anaya pada dia, maka tidak akan memberi mudarat. Makan dengan bismillah. Tapi dalam hadis ni disebutkan 7 biji tamar ajwa, kan? Dan juga hadis tentang kelebihan bangun pada malam-malam bulan Ramadan yang terakhir, kan? Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan dengan penuh pengharapan, bangkit 1/3 malam, kan? Bangkit 1/3 malam, kemudian mengharapkan bahawa semoga Allah mengampunkan dosanya, tunduk dan patuh agar Allah ampunkan dosa yang ada pada dirinya. Kan? Makna kena betul taubat. Ulama sebahagiannya mengatakan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar terhapus dengan taubat. Tapi bangkit pada malam-malam pada bulan Ramadan, kita laksanakan solat sunat 2 rakaat, banyakkan beristighfar, mohon keampunan pada Allah, taubat dengan taubatun nasuha, iaitu taubat dengan berikrar tidak mahu buat lagi maksiat yang tersebut. Kalau ada ambil riba, tak nak lagi terlibat dengan riba, kan? Kalau ada hutang yang tidak dihutang, kalau ada dosa dengan ibu ayah yang masih hidup, ampun pada ibu ayah yang masih hidup, kan? Kalau suka bercakap-cakap di belakang orang, berhenti ketika masuknya malam 1 Ramadan. Mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Diampun baginya apa yang dahulu daripada kan? Dan juga, kan, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka dia akan beroleh kebaikan pahala orang yang diberi makan, kan, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang tersebut. Oleh Haji Azman sepanjang bulan Ramadan, kan, baca Al-Quran, kemudian kita hulurkan dia waktu berbuka bagi air sirap selasih. Masya-Allah, kan? Haji Azman kata terima kasih, kan? Bagi minum orang yang berbuka, nescaya pahalanya sewaktu sepanjang hari dalam bulan Ramadan tu membaca Al-Quran, kita juga dapat pahala membaca Al-Quran. Mudah. Adik-adik yang di rumah, Ustaz berpesan, kan, duduk ketika mana menghadap makanan di bulan Ramadan, jangan duduk sahaja. Air orang mana? Haus ni. Nak azan dah ni. Ambil je air yang mak buat. Kan? Buka cawan-cawan semua. Tolong tuangkan air bagi orang-orang yang nak berbuka. Ambil kurma, buka kotak kurma, letak setiap 1 biji kurma pada pinggan setiap orang yang berbuka. Ambil sendok nasi, tolong tuangkan nasi bagi mak ayah adik-beradik kita yang berbuka.
Semoga kita dapat pahala memberi makan orang yang berbuka. Kena keluar duit tak? Kena keluar duit tak? Ha? Tak kena keluar duit. Kena bayar tak RM1 kalau tuang nasi? Tak kena kan? Tapi Allah nak bagi ganjaran pahala. Kan? Memberi makan orang yang berbuka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, nak dengar lebih lagi dalam khutbah Jumaat yang akan datang. Ahlan ya Ramadan. Besok buat saya makan. Tak tahu berapa banyak lagi potong. Kan? Mudah-mudahan dengar. Ambillah yang terbaik. Kan? Mudah-mudahan ada kebaikan. Kan? InsyaAllah tak tahu bacanya sama ada minggu depan ataupun pada Jumaat pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam tu ada kupasan lagi. Apa yang patut kita buat dalam kita menyambut Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah ataupun yang kurang itu adalah kelemahan diri saya dalam menyampaikan kuliah pada malam ini. Sekali lagi saya mohon maaf, minggu depan saya tak dapat bersama kerana berada di luar Melaka menghadiri kursus. Jadi saya mohon ampun terlebih dahulu. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.